Dalam keadaan memang dia confirm, memang tak ada orang, tak ada apa. Tiba-tiba dia nampak satu bayangan, satu entiti yang semakin menghampiri. Dah start meremang weh. Allahu Akbar. Dia nampak satu entiti yang semakin menghampiri dinding kaca tu. Selamat datang ke Ija Story Mori. Jangan lupa tekan button subscribe dan like. Selamat menonton. Assalamualaikum dan hai, bertemu sekali lagi dalam channel Ija Story Mori. Okey, hari ni di atas permintaan setelah beberapa video yang saya buat sebelum ni berkenaan dengan dunia penulisan, ada yang request dah untuk cerita seram. So I'm back untuk cerita seram. So hari ni kita buat konten cerita seram mengenai Kerana Mulut Badan Binasa. So apa kita tunggu lagi? Jom. Seperti yang saya katakan di awal tadi, hari ni kita nak buat konten seram. Dan tajuk tu mesti korang fikir kan, Kerana Mulut Badan Binasa, macam tak berapa nak seram kan. Tapi sebenarnya untuk tajuk ni, masa di awal-awal tadi, saya dengan suami saya ada bercanggahan pendapat sikit lah. Macam saya prefer untuk tajuk Kerana Mulut Badan Binasa, dan husband saya dia prefer untuk penampakan entiti di Masjid Tok Dagang. Sebab memang cerita ni ada kaitan dengan Masjid Tok Dagang di Kampung Jawa. Jadi untuk tajuk ni akhirnya saya dan husband saya decide untuk pilih Kerana Mulut Badan Binasa lah. Sebab niat saya untuk menceritakan kisah seram ni kerana lebih kepada untuk kita mengambil pengajaran. Okey, kisah dia bagaimana? Okey, kisah ni bermula pada 25 tahun yang lepas. Okey, pada 25 tahun yang lepas, iaitu pada waktu itu saya berusia 10 tahun. Okey, saya berusia 10 tahun. Okey, jadi kita dapat gambaran yang jelas, iaitu pada waktu tu saya berusia 10 tahun. Saya duduk di sebuah kampung, iaitu Kampung Jawa. Siapa yang duduk dari Kelang, korang tahulah kan, sebab Kampung Jawa ni memang dekat dengan Klang, memang dekat Kelang lah. So ada sebuah masjid yang memang famous sampai sekarang, masjid tu ada. Dan last sebelum saya berpindah ke Perak ikut suami saya, memang masjid tu makin besar. Saya happy lah sebab saya tengok pembangunan masjid tu makin moden, diikuti dengan orang kata pembangunan jemaahnya sekali. Memang saya tengok jemaahnya semakin ramai. Orang kata aktiviti masjid tu pun semakin bagus, dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti keagamaan. Cuma kita bila berlaku COVID-19 ni, for sure lah, bukan setakat Masjid Tok Dagang je, tapi mana-mana masjid pun dia akan menerima kesan kan. So kita back to this story. Pada waktu tu saya berusia 10 tahun. Jadi kisah yang berlaku pada 25 tahun yang lepas, masjid pada waktu tu, Masjid Tok Dagang ni, dia tidak sebangun ataupun tidak semoden, orang kata, ataupun tidak sebesar seperti sekarang. Maknanya kata masjid tu memang dah ada, dah besar, memang dah 2 layer, memang dah 2 tingkat, tetapi tidaklah orang kata seperti keadaan sekarang kan. Tapi jemaah memang ramai lah daripada dulu lagi. Memang ramai jemaah. Even solat Jumaat pun, memang kalau dulu siapa yang nak solat jemaah di Masjid Tok Dagang ni, korang kena datang cepat. Siapa lambat memang ketinggalan lah, macam tu. Jadi memang senang nak cakap, Masjid Tok Dagang, kalau cakap je Masjid Tok Dagang di Kampung Jawa ni, majoriti semua orang tahu. Dan kedudukan dia sangat-sangat strategik, iaitu berada di jalan utama. So ini Masjid Tok Dagang, so ini jalan utama. So dia ada 4 persimpangan tau. Dan berhadapan dengan Masjid Tok Dagang tu ada sebuah kedai yang famous, yang sangat-sangat famous. So 25 tahun dahulu, kita kenali kedai tu dengan owner dia dengan nama, saya tak nak bagi nama sebenar lah, kita panggil dengan nama
Pak Ali. Bukan nama sebenar Pak Ali. Okay, bukan nama sebenar Pak Ali. Pak Ali ni owner dia sangat baik. Dia sangat suka kanak-kanak. Dia best. Dan cerita ni yang saya nak bawa ni bukanlah mengenai Pak Ali. Sebab Pak Ali ni dia mulut dia baik. Mulut dia orang kata tak jahat, bagus. Tapi kisah ni kita nak merujuk kepada asisten kedai dia yang berasal daripada tanah seberang, ataupun kita spesifikkan iaitu yang berasal daripada Aceh. Okey, nama dia kita nak panggil siapa Nama dia kita panggil Mat je lah, senang Mat kan. Okey. Mat ni dia berasal daripada Aceh. Saya tak nak cakap dia dari segi kejujuran dia, jaga kedai tu memang saya tak boleh deny tau, memang saya tak boleh nafikan. Memang bila dulu Pak Ali ni dia kerja seorang je sebelum Mat ni ada. Maknanya bila kedai tu dah maju, jadi dia ambil lah Mat ni sebagai asisten. So dari segi kejujuran ni memang saya yakin lah Mat ni memang bagus dia jaga kedai. Sebab kalau tak bagus, takkanlah secara logik ni kita fikir, takkanlah Pak Ali nak bagi Mat jaga kedai sampai tengah-tengah malam kan. Kira macam dia pegang kunci lah, dia kunci kedai tu sampai malam, kira dia jaga duit dan sebagainya kan. So dari segi kejujuran, dari segi tu saya tak nak nafikan. Cuma Mat ni ada satu sikap yang saya yakin ramailah penduduk kampung pun yang tak berapa suka, iaitu mulut. Okey, kalau kita just cakap dari si kabar-kabar angin tu mungkin tak best lah kan. Okay, tapi ni saya nak cerita tentang apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sebelum kejadian tu berlaku di hadapan mata saya memang pernah dengar. Memang kira mak saya pun sebab mak saya ni dia orang dia macam mana tahu. Mak saya ni dia berkawan terjatuh pula kejap okey. Mak saya ni dia memang berkawan dengan semua orang. Maknanya orang tu mulut dia jahat ke, orang tu mulut dia baik ke, mak saya memang dia jenis macam tu lah. Dia berkawan dengan semua orang. Mak saya memang tak memilih kawan. Macam mak saya ni dia jenis orang kata tak kisahlah kan, kau baik ke kau jahat ke, aku kawan je, tak ada masalah pun. Mak saya dia jenis macam tu. As long as mak saya tahu yang dia tak perlu pun nak ikut perangai orang tu. Maknanya yang baik tu mak saya ambilkan sebagai tauladan lah, yang buruk tu mak saya tak nak ikut. Itu memang sikap mak saya kan. Jadi walaupun mak saya tahu Mat ni mulut dia jahat, kira jahat tu maksudnya cakap lepas, suka kutuk-kutuk orang kan, tapi mak saya kawan-kawan macam tu je lah kan. Jadi memang saya ada dengar jugalah kadang-kadang mak cakap, macam mak saya pun cakap bila balik daripada kedai, mak cakap apalah mak tu cakap macam tu kan, mengaibkan orang macam tu kan. Macam mak saya cerita dekat saya sebagai pengajaran, nanti alang besar, alang jangan cakap macam tu, memalukan orang kan, macam tu. Dan niat saya cerita dekat channel ni pun bukanlah saya nak mengaibkan mat, tak, sekadar untuk kita jadikan sebagai pengajaran tahu. Sebab nanti akan ada konten seram tu yang korang boleh terfikir, mungkin inilah asbab kenapa Allah uji Mat tu. Dia sebelum kita nak masuk konten seram tu, kita kena cerita sikit tentang perangai Mat ni. Okey, jadi bila dah selalu sangat kan saya dengar perangai-perangai Mat ni, suatu hari tu Allah tunjukkan di hadapan mata saya tentang perangai Mat ni. Jadinya adalah seorang budak ni, dia naik basikal pada waktu tu dekat kedai Pak Ali ni. Dia dekat belakang kedai dia tu, dalam kedai lah, dia ada satu rak buku tau. Jadi sambil-sambil saya beli gula-gula ke apa, kadang-kadang saya suka lah singgah dekat rak buku tu. Saya suka bacalah sekejap komik kan. Sebab Pak Ali tu baik. Kalau kita sekadar baca, kita tak ada konyok-konyokkan buku, dia okey. Sebab saya memang suka membaca kan. So sambil-sambil saya beli gula-gula, waktu tu saya beli chewing gum kot, saya lupa lah macam tu. So sambil-sambil saya beli gula-gula tu, saya baca lah buku Ujang, tak silap saya waktu tu kan. Sebab saya memang sangat-sangat suka membaca. So datanglah budak tu, dia bagi kertas. Lepas tu tiba-tiba saya dengar tau, tiba-tiba si Mat ni dia kata, dah lah, sebab Mat ni dia orang Aceh. So bahasa dia, telo dia tak sama dengan bahasa Sumatera, dia tak sama dengan bahasa Bandung. Maknanya kata
bahasa dia, ataupun mungkin sebab dia pun dah lama stay dekat Malaysia, jadi bahasa dia tu dah telur orang kita kan, dah telur orang Malaysia. Jadi saya boleh faham lah apa dia cakap. Dia kata macam macam minta maaf tau, saya tak dapat nak ikut exactly lah apa dia cakap, tapi saya boleh cakap makna ataupun perkataan yang dia nak sampaikan tu lah. Maksudnya macam contoh ayat digunakan macam, mak tak bayar lagi, ayah tak bayar lagi, nak hutang lagi. So kita faham lah. Makna kata dia marah tau, mak bapak budak tu tak bayar lagi tapi hutang lagi. Lepas tu dia marah lagi lah, dia membebel, dia kata hutang tak bayar lagi, nak hutang lagi, kalau macam ni bankrupt lah kedai. Dan pada waktu tu Pak Ali tu ada, dan walaupun dia membebel kan, tapi mungkin Pak Ali ni kesian dekat budak tu. Pak Ali tu dia ambil kertas tu dan dia ambil lah, maknanya kata contoh dalam list tu ada Milo ke apa, dia collect lah barang-barang tu dan dia still lagi bagi hutang. Itu bagus Pak Ali ni. Dan Pak Ali tu pun dia adalah juga cakap kan, nanti kalau macam ni tak bayar hutang, kesian lah Pak Ali kan, bankrupt Pak Ali. So Pak Ali tu dia just tambah sikit-sikit je. Tapi yang jahat mulutnya ni si Mat ni, dia kata senang lah makan, dia kata tak bayar hutang, dia kata macam tu. Dia memang mengaibkan budak tu kan, padahal apa hak dia kan nak cakap macam tu. Maksud saya macam, kalaupun dia marah sekalipun, dia tak patut marah budak tu. Kenapa macam kalau tak nak bagi hutang, maksudnya yang patut tak bagi hutang tu adalah Pak Ali, sebab itu kan kedai Pak Ali kan. Tapi Pak Ali sendiri pun bagi hutang, still lagi bagi hutang walaupun bapak budak tu tak bayar hutang lagi. Tapi kita boleh nampak sikap si Mat ni, dia mengaibkan budak tu, faham tak? Sedangkan Islam tak ajar pun macam tu. So macam saya, macam benda tu trigger saya tahu. So saya pun macam tengah baca buku Ujang tu, saya tutup lah. Kemudian saya pandang muka dia, dan satu sikap saya memang daripada dulu, saya tak suka orang aibkan orang lain. Saya memang tak suka. Saya jadi macam bila saya pandang muka budak tu, saya jadi kesian tahu. Saya macam macam tu, macam tu kan, macam tu lah. Macam even bila saya nampak, bila saya ingat moment tu, saya jadi kesian dekat budak tu kan. Dan saya fikir, kalau lah budak tu mak bapak dia kaya, takkanlah dia nak berhutang, takkanlah dia tak nak bayar hutang kan. Kita boleh fikir macam tu. Jadi agaknya mungkin si Mat ni dah melampau sangat. Dan saya ternampak Pak Ali dia macam ni tau, dia macam singgung Mat punya badan lah. Macam dia kata dah macam stop lah, tak payahlah cakap lebih-lebih, macam tu lah kan. Lepas tu mungkin Pak Ali pun dia mungkin nampak macam budak tu nak nangis ke macam tu kan. Macam saya pun tak adalah nak tengok sangat muka budak tu, sebab kita tahu pun budak tu malu kan. Budak tu saya rasa mungkin masa tu saya 10 tahun kan. Jadi mungkin budak tu yang saya pasti, budak tu belum pun sekolah menengah, mungkin sekolah rendah lagi lah. Usia berapa tu saya tak pastilah, tapi saya yakin dia belum pun sekolah menengah. So macam, jadi kejadian tu berlaku di hadapan mata. Selama ni saya cuma dengar je mak saya bila balik kedai, mak saya cerita perangai si Mat ni, supaya macam mak saya kata kalau besar kita jangan buat macam tu dekat orang kan. Tapi for the first time, macam saya nampak sendiri di hadapan mata saya pada waktu tu. So itu adalah orang kata sikap-sikap Mat, boleh kita jangan contohilah. Jadinya bila berlaku macam tu kan, tiba-tiba bila dah jadi macam tu, saya pun balik rumah. Saya tak ada nak apalah kan. Lepas tu selang beberapa hari, pada waktu tu bulan Ramadan, pada waktu tu bulan Ramadan, dan saya ingat lagi tiba-tiba mak saya masa tu dekat dapur, dia cerita kat saya. Masa tu kakak saya dah besar dah. Macam masa tu Kak Ngah mungkin dah sekolah menengah, Kak Long pun dah sekolah menengah kan. Jadi Kak Long saya tak ingat pada waktu tu dia tengah buat apa. Kak Long, Kak Ngah saya ingat, tapi saya ingat yang masa tu ada dekat tingkat atas adik saya maksudnya yang bawah saya tu. So Kak Long dengan Kak Ngah saya tak ingat pergi mana. Tapi masa tu saya ingat lagi, masa tu kat dapur, saya dengan mak saya kot, saya tengah tolong mak saya lah kat dapur kan. Tiba-tiba mak saya sembang dengan saya lah. Saya ingat masa tu Kak Ngah dengan Kak Long, diorang ada kerja dekat bilik kot. Macam tu lah. Tapi diorang ada dekat rumah. Cuma saya tak pasti diorang tengah buat apa. Tapi masa dekat dapur tu ada saya dengan mak saya sahaja. So tiba-tiba mak saya buka story. Mak saya kata, Lang,
Lang tahu tak mak saya kata macam tu kan. So saya kata apa dia, saya kata kan. So mak saya cerita, Lang tahu tak, mak saya sebutlah nama tu kan. Tapi saya pakai nama bukan nama sebenarnya, itu Mat lah. Okay, kita panggil Mat kan. Mat demam. Lepas tu saya kata kenapa kan. Lepas tu macam saya kan masa tu mulut saya jahat sikit lah, sebab kita kecil kan. So bila kita tak suka orang tu, so kita gunalah perkataan-perkataan yang tak baik. Masa tu pun saya belum akil balik lagi, saya baru 10 tahun. So macam saya tak berdosa lah pada waktu tu. So saya ingat lagi saya kata perkataan, orang jahat macam tu pun boleh demam, saya kata macam tu kan. So macam tak baik lah kan benda tu kan. Benda jahat macam tu boleh demam kan. Tu mak saya cakap, mak saya kata tak baik macam tu kan. So mak saya pun cerita, mak saya kata malam tadi mak saya kata kejadian ni kan, kira macam mak saya cerita kat saya lah. Mak saya bawa balik kedai. Sebelum mak saya bawa balik kedai, kira macam ada mak saya bawa balik lah lauk apa semua kan. Mak saya pergi kedai Pak Ali lah kiranya. Kiranya mak saya pergi kedai Pak Ali, mak saya balik lauk, mak saya beli barang basah semua. Jadi saya tolonglah mak saya siang ikan apa semua kan. Jadi sambil siang tu lah kita orang bergosip in a good way lah kan. Bukanlah bergosip yang bukan-bukan lah, sekadar macam orang kata kita ambil tauladan lah kan. So mak saya cerita, mak saya kata dia demam, si Mat ni dah demam 3 hari rupanya, dan dah 3 hari dia tak kerja. Mak saya tak tahulah sebabnya mak saya pun baru hari tu kan mak saya pergi kedai. Jadi baru ni hari keempat baru dia masuk kerja. Mak saya cerita rupa-rupanya masa bulan puasa Pak Ali dia buka kedai dia sampai lewat malam tau. Kira macam dengan persetujuan Mat tu jugalah. Kira Mat pun setujulah nak tolong Pak Ali ni buka kedai sampai tengah malam. Sebab masa 25 tahun yang dulu, yang lampau, mana ada 7-Eleven, tak ada. Dekat kampung Jawa dulu bukan macam sekarang. Dia tak moden. Dia tak ada kedai 24 jam. Dia tak ada kedai 7-Eleven. Bukan macam sekarang korang boleh pergi dekat sikit ada kedai orang kata Petronas buka-buka tengah-tengah malam kan. Tak ada. Waktu dulu tak ada. Jadi kalau macam Pak Ali boleh buka kedai tengah malam, satu kata kelebihan lah untuk dia. Jadi Mat pun dia okey. Dia kan masuk ke membodik bos. Itu salah satu sikap dia lah. Dia masuk ke membodik. Jadi dia pun buka dah tengah malam. Kan saya kata kedai Pak Ali ni betul-betul berhadapan dengan Masjid Tok Dagang. Dan Mat ni dulu, semasa mak saya tahu yang dia nak buka tengah-tengah malam kan, bukan tengah malam lah, sampai pukul 12, pukul 1, mak saya pun pernah lah nasihatkan dia, sekarang ke bulan Ramadan, kau tak nak ke buat-buat amalan kan. Selalu kita macam bila bulan puasa ni kan, kita adalah amalan yang kita nak buat, nak mengaji dan sebagainya. Bukanlah mak saya bermaksud yang mak ni tak sembang tarawih ke apa, bukanlah kita memfitnah, tak. Tapi kalau kita fikir logik, kalau dah sampai lepas buka puasa pun kau yang jaga kedai, belum masa kau nak pergi sembang tarawih. Betul tak? So macam tu lah mak saya macam menasihati dia secara berlapik kan. Lepas tu mak saya pun cakap lah kan. Mak saya pun cakap, sebab dia pun dengan mak saya pun selamba, cakap bahasa selamba. Mak saya pun selamba je lah dengan dia kan. Lepas tu mak saya pun cakap, lagi satu, kau ni buka-buka tengah malam ni, kau tak takut ke macam bukanlah apa-apa jadi kan. Memanglah semua yang berlaku tu dengan izin Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk tu datang dengan kita dengan izin Allah. Tapi kita mesti kena yakin lah, yang buruk tu sebabnya mesti kita kan, walaupun dengan izin Allah. Dan kalau Allah izin pun tak semestinya Allah redha, kita kena yakin kan. So macam sebab dekat Masjid Tok Dagang ni pun mak saya pernah ada cerita kat saya beberapa kisah yang seram juga. Tapi itu insyaAllah next time saya akan ceritalah. Jadi mak saya kata kan, kau kan tahu kan dekat Masjid Tok Dagang ni pun agak keras jugalah kawasan ni kan. Kau tak takut ke? Mak saya cakap macam tu kan. Lepas tu dia kata, dia boleh cakap macam ni, saya ingat lagi. Dia cakap macam ni kat mak saya. Mak saya cakap dekat saya ingat. Dia kata macam ni, alah kak, kalau aku jumpa benda tu kak, tahulah aku nak buat apa kat dia. Saya ingat lagi sampai sekarang, walaupun saya dah umur 30 lebih, saya ingat lagi. Itulah kata-kata yang disampaikan pada mak saya. Itulah kata-kata yang disampaikan pada mak saya pada waktu tu. Jadi mak saya pun macam, ini memang orang dah tak boleh nasihat dah. Mak saya macam tu, dia nasihat ke orang sekali, 2 kali, kali ketiga dan nasihat, tak yalah, dah lepas lah aku punya bahagian kan, kat akhirat nanti tak payahlah, kira macam tak dipersoalan insyaAllah kan. Jadinya bila macam tu dia dah berlagak takabur macam tu kan, mak saya pun dah tak adalah nak nasihat ke apa, tak ada. So lepas kejadian dia berlagak, dia takabur macam tu,
Dan dia cerita kat mak saya kan, saya kata mak saya pergi kedai siang tu. Dan dia cerita kat mak saya, dia kata, "Kak, kau tahu tak Kak?" Dia kata, "Aku demam," dia kata. 3 hari aku tak masuk kedai, aku demam panas. Lepas tu mak saya kata, "Kenapa?" Dia kata, "Lepas aku sembang dengan kau," dia panggil mak, aku je lah kan. "Apa aku sembang dengan kau kan Kak?" Dia kata, "Aku satu hari tu," dia kata, "aku jaga kedai." Dia kata, "Aku jaga kedai," dia kata, "lepas aku jaga kedai tu, aku tutup kira malam lah kan, masa tu dah pukul 12 dah pukul 1 lebih," dia kata. Dah pukul 1 lebih. Jadi bila pukul 1 lebih, Masjid Tok Dagang tu dah sunyi sepi. Dan macam saya kata tau, kalau kita bercakap pasal Masjid Tok Dagang ni, korang jangan ingat Masjid Tok Dagang yang sekarang dah moden. Kita tengok environment yang 25 tahun yang lepas. Maknanya kata 25 tahun yang lepas, memang dia macam sekarang lah, 2 layer kan, maknanya 2 tingkat. Tapi environment dia tak moden tau macam sekarang. Dia suasana dia agak suram, jalan dan sebagainya, tak banyak lampu jalan kan, walaupun ada. Jadinya lagipun di kawasan Kampung Jawa itu sendiri, memang keras. Memang keras kawasan tu. Orang yang duduk Kampung Jawa memang tahulah, kalau boleh diorang memang tak nak lalu dekat jalan tu lebih daripada pukul 12 malam. So memang kesian lah siapa yang kerja kilang dan sebagainya, yang terpaksa melalui jalan-jalan, apatah lagi kalau dah lepas daripada jalan utama tu nak masuk ke jalan dalam tu, memang kesian lah kan. Memang itulah orang kata jihad kan cari rezeki kan. Okay, tu next time kita story. Kemudian dia kata pada pukul 1 lebih tu dia merokok lah. Dia merokok. Jadi dia merokok tu, dia kata dia keluar daripada kedai tu. Sebab kedai tu dia macam ni tau, saya cakap, ini Masjid Tok Dagang. Lepas tu dia jalan. Yang memisahkan kedai tu dengan Masjid Tok Dagang tu adalah jalan. Jalan tu besar jugalah. Dia macam ada 2 line tau. Maksudnya kenderaan boleh macam ni, boleh ke sana ke sini, kan, ada 2 line. Kemudian yang memisahkan lagi ada longkang yang agak besar. Jadi ada satu jambatan lah, barulah ke kedai tu. Maknanya kita kena lalu jambatan kayu tu baru kita boleh pergi ke kedai tu. Jadi dia pun merokok dia keluar sikit daripada kedai tu lah. Mungkin lah dia pijak dekat jambatan kayu tu. Lepas tu dia pelik daripada sama-sama cahaya lampu jalan, sebab ada sebab masa tu ada lampu jalan lah. Daripada sama-sama lampu jalan tu yang menimbahi tingkat 2 solat, tempat solat tingkat 2 tu. Sebab kalau dekat Masjid Tok Dagang, tingkat 2 tu dihaskan untuk kaum wanita. Dekat tingkat bawah pun ada, tapi untuk tingkat 2 tu kongsi lah. Tingkat 1 tu kongsi lah. Maksudnya di bahagian hadapan tu lelaki, di bahagian belakang tu wanita, tetapi di bahagian atas tu khas untuk wanita sahaja. Jadi sekarang kita cerita di bahagian tingkat 2. Kita jangan fokus dekat bawah tau. So kita fokus dekat bahagian 2, tingkat 2. Jadi dia kata pada waktu dia merokok tu, pada pukul 1 lebih tu, dia pelik tau, kenapa otak dia ni dengan mata dia ni, dia macam asyik nak tengok je dekat tingkat 2 tu. Jadi bila dia tengok kat tingkat 2 tu kan, dia macam nak tengok kat tingkat 2 tu, dia tiba-tiba nampak macam ada satu cahaya ni kan, cahaya lampu jalan ni menimbahi tingkat 2 tu kan. Sebab dia glass kan, dia makna kata, macam mana saya bagi gambaran supaya korang jelas. Sekejap Okey, macam ni. Tingkat 2 tu ada bahagian yang ditutupi dengan glass. Maknanya kata kalau cahaya lampu jalan menimbahi glass tu, kita boleh nampak bayangan yang jelas. Bukan sama-sama lagi, kita memang boleh nampak bayangan yang jelas. Kalau contoh ada orang pakai telekong, kita boleh nampak tembus dekat belakang tu kan. Jadi kita boleh nampak ada orang di belakang tu. Jadi dia kata pada waktu tu, dia kata dalam keadaan memang dia confirm memang tak ada orang, tak ada apa, tiba-tiba dia nampak satu bayangan, satu entiti yang semakin menghampiri. Dah start meremang weh. Allahu Akbar. Dia nampak satu entiti yang semakin menghampiri dinding kaca tu.
Memperi dinding kaca tu. Dan kemudian seolah-olah entiti tu memandang ke arah dia. Dan korang tahu tak, kalau kita fikir secara logik dengan jarak macam tu, mata kita agak sukar nak melihat secara jelas benda tu. Tapi saya pernah dengar ada orang kata, kalau benda tu dia nak kita tengok dia, insya-Allah dengan izin Allah kita boleh nampak jelas. Dan dia kata dia melihat muka ni kosong, tak ada. Telekung tu ada. Faham tak? Telekung tu ada. Maknanya kata telekung tu ada. Okay, macam ni kan. Macam ni. Ni contoh ni, kamera saya ni adalah cermin tu. Macam ni kan, menghadap ni. Dia pakai telekung. Tapi saya bukanlah entiti tu. Tak. Macam saya nak korang faham lah kan. Dan dia memakai telekung top tutup. Faham tak? Daripada atas ke bawah seolah-olah wanita yang berjemaah. Atau berjemaah pula. Jemaah wanita yang memakai telekung seolah-olah nak pergi solat. Tapi bila dia perhatikan, dia melihat secara kecil mata dia, kecilkan mata dia. Allahu Akbar. Dia kata pada waktu tu kosong, tak ada wajah. Dan pada waktu tu seolah-olah benda tu nak menerpa ke arah cermin tu kan, ke arah dinding cermin tu, nak menembusi dinding tu, nak ke arah dia. Faham tak? Korang bayangkan pada pukul 1 lebih, hening, tak ada kenderaan, tak ada apa. Masa slow motion pada seolah-olah kan, tak ada kenderaan, tak ada apa. Pada waktu tu, bayangkan 25 tahun yang lepas. 25 tahun yang lepas, keadaan macam mana? Dia bukan moden macam sekarang kan. Korang bayangkan macam mana. Dan dia kata seolah-olah benda tu nak melepasi dinding kaca tu. Dia nak lepas dinding kaca tu seolah-olah nak menerpa ke arah dia. Dan dia terkaku. Dan saat dia rasa benda tu nak ke arah dia, barulah dia perasan yang putung rokok dia terjatuh dan terkena dekat jari, ibu jari kaki dia. Dan baru dia tersedar. Dan dia menggigil ketakutan. Dan dia pengsan. Dia menggigil ketakutan dan dia pengsan. Selalu orang menggigil ketakutan. Dia menggigil ketakutan selalu, mungkin kita masih ada lagi kekuatan untuk bangun ke apa, tak. Dia menggigil ketakutan dan dia pengsan. Pada saat itulah Allah uji dia kan. Itulah mulut dia jahat sangat kan. Jadi Cik Ali, dia mungkin pelik lah kan. Mungkin dia pelik, kenapa pembantu kedai dia mungkin tak hantar kunci ke apa kan. Sebab yang saya tahu, dari segi apa yang Mat ni cerita, dia lepas dia kunci kedai, dia kena hantar kunci dan juga duit tu pada malam tu juga. Tak kisahlah pukul berapa pun, dia kena serahkan pada Encik Ali. Contohlah dia kunci kedai ataupun dia pada pukul 3 pagi, so dia kena serahkan pada pukul 3 pagi. Itu apa yang Mat tu ceritalah dekat mak saya. Tapi mungkin Encik Ali ni pelik, tak balik-balik kan. Jadi lebih kurang pukul 3 lebih macam tu, Cik Ali pergi ke kedai tu. Dan Cik Ali tengok Mat tu pengsan dekat jambatan kayu tu. Nasib baik kat jambatan kayu tu, korang tahu tak, dekat jambatan kayu tu, bawah dia tu kiranya macam longkang besar tau. Kalau macam contoh air pasang, boleh hanyut orang. Sebab sebab dia punya parit dia tu bukan parit kecil, parit besar. Memang kira kalau budak-budak selalunya macam umur 6 tahun, 7 tahun kan, memang parents dia tak bagilah lalu seorang-seorang. Memang sangat bahaya. Sebab dekat kampung jauh selalu berlaku banjir. Jadi bila air naik, memang silap-silap boleh hanyut. Tak kisahlah budak kecil ke orang dewasa ke kan. Itulah saya kata Allah masih sayangkan dia. Nasib baik dia pengsan, dia just pengsan macam tu. Tiba-tiba dia pengsan, dia bergolek, jatuh dekat dalam longkang tu, air pula pasang. Memang sadaqallahul azim kan. So Allah masih sayangkan nyawa dia. So dia ceritalah kat mak saya, itulah yang dia kata dia, apa yang berlaku dekat dia selama 3 hari dia tak datang kerja. Dia demam dan dia pergi berubat lah, dia kata kan. Tapi mak saya tak tanyalah lebih lanjut dia berubat dekat mana dan sebagainya. So dia kata, Kak aku insaf. Dia kata macam tu lah dengan mak saya, aku insaf. Lagi satu, saya yakin kalau betul lah
benda tu berlaku, saya yakin benda tu betul. Takkanlah orang macam Mat ni, dia kan ego, takkanlah dia nak cerita benda yang tak betul macam tu kan, sebab benda tu kan berkaitan dengan maruah dia, takkan dia nak reka-reka cerita kan. So saya yakin mungkin Allah hantar jin Islam, mungkin wallahualam, untuk menguji dia, sebab pada waktu tu bulan Ramadan kan. So mungkin jin Islam yang berada di masjid tu, wallahualam, kita tak tahu. Jadinya selepas itu apa yang jadi pada Mat? Mat masih lagi bekerja di situ. Bagaimanakah perwatakan Mat? Perwatakan Mat, mulut dia adalah jahat-jahat, tapi taklah sejahat seperti sebelum itu. Nampaklah perubahan dalam diri dia, walaupun dia tak boleh berubah 100% kan, tetapi alhamdulillah nampak perubahan dalam diri dia. Dia slowly, dia tak ada macam dulu dia suka hina orang, dia suka pelik orang yang suka berhutang. Sekarang dah tak ada dah. Cuma kadang-kadang macam mana orang cakap lah, bila benda tu dah habit dah, mungkin perangai Mat ni daripada dia duduk dekat Aceh lagi. Memang daripada kecil macam tu perangai dia. Jadi bila dia nak berubah tu take time lah kan. Tapi insya-Allah istiqamah, benda yang kecil, perubahan benda yang kecil tu akan memberikan impak yang besar dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah Allah uji dia pada waktu tu. Macam mana kalau dia tak sedar sampai dia dah nak meninggal, dia tak sedar lagi apa yang dia buat tu salah. So alhamdulillah lah kan. So itulah sahaja cerita yang saya nak sampaikan pada kali ni. Mungkin tak berapa nak seram kali ni, tapi pengajaran yang kita boleh dapat kali ni memang obvious sangat, korang boleh nampak, iaitu mulut kan. Jadi everything yang keluar daripada mulut kita ni, kita kena berhati-hati. Dalam Islam tidak ada istilah aku ni mulut je jahat, hati baik. No. In Islam, apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan di mulut menggambarkan hati kita. Nak senang faham, korang tengok, korang pergi dekat tong sampah tu, bau busuk tak? Yes, bau busuk. Macam tu lah, bila kita buka tong sampah, ada apa dalam tong sampah tu? Sampah kan? So begitulah juga ibaratnya hati kita. Kalau yang keluar daripada mulut kita ni yang baik-baik, insya-Allah yang berada di hati kita juga adalah yang indah-indah, insya-Allah. Okey, jadi cuba kita istiqamah untuk keluarkan kata-kata yang baik, dan mudah-mudahan jadi sebab hati kita juga berbau wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran yang paling jelas, nyata dan terang adalah sentiasa berhati-hati ketika mengeluarkan perkataan, sama ada dengan makhluk atau maksud saya dengan makhluk yang kita nampak atau makhluk yang kita tak nampak. Sebab kalau makhluk kita nampak ni, kita boleh nampak perubahan riak wajah dia kan. Orang ni terasa ke dengan aku, tak terasa ke dengan aku. Tapi kalau yang kita tak nampak ni, payah sikit. Tiba-tiba dia menjelma depan Mat tadi macam mana. Okay, so itu sahajalah perkongsian saya pada kali ini mengenai kisah seram. Sebenarnya ada lagi kisah-kisah seram berkaitan dengan Masjid Tua Dagang ni. InsyaAllah next time saya akan kongsikan lagi. Apa-apa pun, terima kasih sudi dengar saya membebel. Assalamualaikum. Bye-bye.